Loji hidroelektrik berkapasiti 162 megawatt akan dibangunkan di hulu Sungai Padas. Itu antara fokus negeri di bawah Bayu petang ini. Dalam laporannya, kita terus bersama Magdalena Depo di Kota Kinabalu. Mag, teruskan. Ya, Faiz, projek Oriel sebuah loji hidroelektrik aliran sungai berkapasiti 162 megawatt akan dibangunkan di hulu Sungai Padas Pitang. Projek ini merupakan inisiatif Jentayu Sustainable Berhad melalui anak syarikatnya Oriel Hydro Padas Sdn Bhd OHP dengan kerjasama Sabah Electricity SE dan Yayasan Sabah. Majlis Pertukaran Rasmi Dokumen Perjanjian Pembelian Tenaga antara OHP dan SE serta kontrak kejuruteraan, perolehan pembinaan dan pentauliahan antara OHP dan konsortium diketuai oleh XD Power Transmission Sdn Bhd berlangsung di Kota Kinabalu. Majlis Pertukaran Dokumen disaksikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya yang mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Projek Oriel dijangka siap secara komersial pada 1 Jun 2029 di bawah perjanjian konsesi selama 40 tahun. Ia akan menjana tenaga pada tarif kompetitif 31.5 sen kilowatt per jam, menjadikannya antara projek tenaga hijau paling berdaya saing di rantau ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT terus memperkukuh komitmennya dalam memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya di Sabah. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Sabah memiliki potensi besar dalam bidang teknikal dan teknologi serta memerlukan lebih banyak institusi TVET bagi memenuhi permintaan industri tempatan. Ke arah itu, pembangunan Kolej Komuniti Papar bakal menjadi pemangkin kepada peningkatan kemahiran dan kebolehpasaran tenaga kerja tempatan di Sabah. Dengan adanya sebuah kolej komuniti yang mempunyai pengkhususan dalam bidang AI dan IT ini, saya percaya ramai anak-anak tempatan yang berada di kawasan ini akan mendapat peluang yang terbaik ini kerana peluang dari segi pekerjaan dan juga dari segi kebolehan dalam bidang teknikal yang berkaitan dengan AI ini di Sabah. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan projek bangunan Kolej Komuniti Papar di Papar. Penubuhan Kolej Komuniti Papar juga diharap membuka lebih banyak peluang kepada anak-anak muda di kawasan Papar dan sekitarnya untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang berkemahiran tinggi sekaligus memperkukuh pembangunan sosioekonomi komuniti setempat. Kolej komuniti ini menawarkan dua program utama iaitu Sijil Teknologi Maklumat dan Sijil Perkhidmatan Logistik dengan pengambilan pertama dijadualkan pada Julai 2025. Projek pembangunan Kolej Komuniti Papar bermula sejak rancangan Malaysia ke-11 Rolling Plan pertama pada 2017 dan siap sepenuhnya 2 April 2024. Sebuah pasukan khas ditubuhkan bagi menangani konflik buaya di daerah Sandakan dan Beluran. Pasukan ini dianggotai kaki tangan Jabatan Hidupan Liar JHL Sandakan serta anggota pelbagai agensi keselamatan. Pasukan khas itu bertanggungjawab memaklumkan kehadiran buaya di sekitar kawasan Kinabatangan, Tongot, Telupit dan Paitan kepada JHL. Lantaran daripada konflik yang sangat berleluasa di Sabah, jadi atas arahan Setiausaha Kerjaan Negeri, kita tubuhkan task force ini bermula pada Januari tahun 2024. Jadi di arahan itu kita laksanakan dan akan ditamatkan pada masa yang akan diberitahu kelak lah. Husin bercakap kepada media di Sandakan. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya penduduk di kawasan perairan dan tebing sungai agar sentiasa berwaspada dengan kehadiran buaya di kawasan mereka. Forum Antarabangsa Acara Perniagaan edisi kedua BIN Sabah yang dianjurkan baru-baru ini memperoleh lebih 1.5 juta ringgit. Perolehan itu meliputi perbelanjaan perwakilan langsung dan sumbangan hasil cukai pihak berkuasa tempatan dengan penyertaan 747 delegasi tempatan dan antarabangsa dari 28 buah negara. Pengerusi penganjurnya, Datuk Dr. Rosmawati Lasuki berkata, forum yang menumpukan beberapa aspek kepentingan nilai ekonomi strategik mendapat respon baik daripada peserta. They also found that the people of Sabah have one uniqueness.
the friendliness that's not many parts of the world have. Yang orang sedia menerima tetamu. Most of them say once they touch their feet in the land of Sabah, they feel at home. So this is the most important ingredient in business event. Beliau ditemui media sempena penutupan program Be In Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Semawati yang juga pengerusi Persatuan Penganjur dan Pembekal Konvensyen dan Pameran Malaysia Sabah berkata acara perniagaan ini dapat meningkatkan sektor perniagaan, pekerjaan dan pelancongan. Lebih 3,000 belia di daerah Kudat berjaya dijejaki dalam program Kembara Kerjaya Madani. Program 2 hari yang bermula di Dewan Tun Mustapa berakhir di Pulau Banggi, Kudat. Raid Wafin Roslan ada perkongsiannya. Program Kerjaya Madani kali ini anjuran bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Eastern Sabah Security Command ISCOM dan My Future Job. Ia dijayakan lebih 37 peserta terdiri pelbagai kementerian, jabatan, agensi dan majikan swasta. Kami di SPA, kita yakin bahawa melalui pembangunan modal insan ini adalah merupakan salah satu daripada komponen yang penting untuk kita mengeluarkan komuniti kita daripada kepompong kemiskinan. Kerana apabila kita dapat memberikan peluang pekerjaan kepada komuniti itu, nescaya mereka akan ada pendapatan dan mereka juga akan membawa balik pandangan dan juga idea-idea yang lebih baik bagaimana untuk memajukan masyarakat mereka. SPA turut komited memperluas akses maklumat dan peluang kerjaya dengan merancang pembukaan pusat temuduga di kawasan pedalaman. Ketika ini hanya terdapat 3 pusat temuduga SPA di Sabah iaitu di Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ISCOM, Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali percaya program seumpama mampu meningkatkan kefahaman orang ramai tentang ISCOM sekaligus menarik minat anak muda untuk menyertai pasukan keselamatan. ISCOM ini beroperasi di kawasan A-Zone melibatkan kawasan seluas lebih kurang 1,400 km persegi daripada Kudat hingga Tawau. Jadi itu memerlukan kerjasama yang padu daripada agensi-agensi lain. Kita tidak dapat mensejahterakan kawasan-kawasan itu tanpa penglibatan yang mantap daripada agensi-agensi lain. Program hal ini merupakan satu peluang emasan untuk anak-anak ini melihat apakah peluang-peluang masa depan yang bakal mereka peroleh. Saya harap kerajaan Madani ini diorang dapat membantu golongan belia macam kami supaya ia dapat memberi peluang kepada kami untuk mendapat kejayaan pada masa hadapan. Semoga program seperti ini diperluas ke daerah-daerah lain khususnya di kawasan pedalaman agar lebih ramai belia pencari kerja dijejaki sekaligus mengurangkan kadar pengangguran di negeri ini. Raid Wafin Roslan, RTM. RTM Sandakan komited untuk kekal relevan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan industri media masa kini. Pegawai penjaga studio dan pemancar radio Badran Durasik berkata, antaranya menambah baik kualiti penyampaian serta pengisian program bagi memenuhi citarasa penonton dan pendengar. Radio terus relevan sebagai medium terbaik untuk menyebarkan informasi terkini kepada masyarakat meskipun kini maklumat hanya di hujung jari. Terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa kini termasuklah penggunaan teknologi AI untuk memastikan RTM Sandakan kekal berdaya saing. Beliau menyatakan demikian sempena sambutan ulang tahun RTM Sandakan ke-39 di Konti Sandakan FM. Semoga Sandakan FM akan terus relevan khususnya kepada warga Sandakan dan akan terus mampu bersaing bersama-sama dengan radio-radio yang lain seiring dengan kecanggihan teknologi masa kini. Selamat ulang tahun RTM Sandakan ke-39. Sandakan FM bersamamu. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu kembali bersama Faiz untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Terima kasih Magdalena.